Ini comel. Maka bila kita nampak Islam tu comel, kita faham ikut cara comel. Bapa Tuhan buat hukum ni 98% hukum khilaf kerana itulah rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan. Kalau Tuhan mati berlaku ijmuk, mau pakak. Amal kita. Dah, tak ada ruang dah kau ni. Ada. Islam ni mari Tuhan beri otak kepada kita akan suruh mikir. Kemudian kerana itulah Allah kata iza sakata 'anil asya' fa huwa rahmatul lakum. Wala tas'alu. Jangan kamu tanya banyak. Bila Allah tak sebut tentang satu perkara, Allah tidak lalai dan Allah tidak jelera. Dan Allah tidak terlupa. Tetapi Allah sengaja mendiamkan perkara tersebut supaya nak beri rahmat kamu. Jadi bila rahmat, banyak perkara kita boleh ambil ruang. Contoh baik cerah, laki bini baik, bayar terah, zakat baik, gapo baik. Jadi hak ukur, hak ittifaknya supaya serupa. Nah, kecuali kasih Ahmad, janganlah dia kata tak. Tak tahu tak percaya lah kau kasih Ahmad tu mau kasih tak selamat. Nah, hak lain ittifak lah. Khilaf. Jadi khilaf ni terdapat dua pandangan. Sebab tu kita nak jadi tok lebah ni mudah ya. Nak jadi tok lebah ni ngaji sikit orang tanya khilaf. Ya, orang tanya sikit khilaf. Oh lepas. Sebab itulah cerita Tok Guru nak pergi Mekah ni, dia adik-beradik dia ni ada seorang jaga pondok, dia nak pergi Mekah. Bila nak pergi ke Mekah, zaman dulu naik kereta api asap, naik kapal asap. Bila naik kapal asap 3 bulan 4 bulan kelik. Tak nak tinggal pondok 4 bulan ni, orang kelik ni terjejah pondok. Maka dia ada adik dia ni mengaji tak mengaji pun tak main tidur, tapi mu gua anak Tok Guru ni kan. Orang kata alih dah weh. Aku nak pergi pondok, aku nak pergi Mekah ni mak, pondok nak tinggal kamu. Tak boleh nak pergi Tok Guru. Teruk 4 bulan anak ni. Dia kata mudah ya. Nah, kalau orang tanya masalah, mu jawab khilaf, dua pandangan, satu sah, satu batal. Dek, orang tanya gapo lagu mana weh, masalah dah dek. Masalah setuh retin orang kata, dua pandangan, satu kata batal, satu kata sah. Nek. Dia kata, ya lah juga mengaji, khilaf semacam. Jadi orang tiap-tiap kali dia mengajar, dia orang tanya dia masalah, soal jawab kan. Khilaf semacam. Hidup main mana khilaf. Orang pun tanya dia. Dan last kali orang pun jerak dia tanya dia. Tok Guru, Tuhan ni sah ke dua? Dia kata khilaf juga tu. Khilaf juga. Ada kata sah, ada kata dua. Jadi, sampai situ nampak dah bodoh. Nah, jadi tidak semua benda ni walaupun kita nampak khilaf, dia ada khilaf pula lain. Jadi bila kita sebut khilaf, kita kena orang panggil ada timbal terasa. Terutamanya masalah tahlil. Contoh baca Quran atas kubur, tunggu kubur. Tunggu kubur tu memang dosa lah. Siapa dia kata tunggu kubur tu tak dosa? Kerja tunggu kubur ni tuan-tuan, orang cari nombor ekor. Nenek, hak ulama kita aja bukan tunggu kubur. Hak ulama kita aja baca Quran atas kubur. Baca Quran atas kubur, baca dah baca Quran atas kubur. 2 hari ke 3 hari, 4 hari. Cuma istilah kita panggil tunggu kubur. Tak, tunggu kubur. Tapi kalau kita tukar lagu mana kawan? Kita nak tak tunggu kawan tak tunggu kubur, tapi nak baca Quran atas kubur. Jadi comel lah. Tapi kadang-kadang bahasa kita kecek tu orang tak faham. Bila tak faham dia tengok cokoh tunggu atas kubur. Ada kita baca Quran atas kubur. Tak kau mana? Jadi tuan-tuan dan mati Allah, bila kita ada benda ni khilaf, timbal rasa lah kita sikit. Jangan kita duduk pegang pada satu pandangan. Kecuali tuan-tuan dan mati Allah dalam hal begini, dia akan bawa pecah belah. Maka bila kita tadi, kita boleh pakai mana pandangan-pandangan yang tertentu berdasar kepada keperluan-keperluan tertentu, dan kita tidak boleh fanatik pada satu pandangan. Baik. Contohnya tuan-tuan, kita pergi pakai mudah ya. Tuan-tuan dan mati Allah, perkara hak sepakat dalam Quran ni, dalam Al-Quran ijma' bahawa orang Tina ni harus waktu dia junub dan hadah waktu mana baca Quran dalam hati. Baca Quran dalam hati ni ijma' Quran. Ada ismayah pun tak apa, tak ada ismayah pun tak apa, junub pun tak apa. Cuma beradak lah sikit, tokek tengah duduk berjimuk baca Quran.
Tengah duk baca, tengah duduk projek dengan bini kerana dapat anak soleh. Yasin wal Quranil Hakim. Oh, kalau tu boleh gerak bisa menang. Jangan bini kita pun duk baca. Sebab tu Imam Ghazali kata sunat suami isteri bila waktu dia berjimuk pakai piyo. Oh, jatuh pakai piyo. Dia tak pakai seluruh lanyai pun pakai piyo. Ada dalam kitab Imam Ghazali sebut. Jadi klik ni pakat buat. Nak tahu sokos selak orang kita. Pokmu ni terbiak nak mati dah. Ni 40 hari. Kabar-kabar hilang tak tahu gimana. Jadi, tuan-tuan dan mati Allah sunat tutup pala. Paling kurang kata dia. Kerana sunatnya tutup tubuh kita ni. Kena dalam seling di atas tina ni. Walaupun bini kita. Kerana malaikat rahmat ni malu nak tengok. Kita tengah ada projek ni. Jadi kalau tak boleh je, tutuplah palamu dengan piyah. Jadi piyah ni kena ada sama dia pakai. Dah? Gaji buat ke tak? Gaji buat ke tak? Dok dah ni. Dok orang tena belakang selok dah. Baik, tuan-tuan dan mati Allah. Bila baca dalam hati ni tak apa. Jadi kita nak pergah dalam hati ni, pergah lagu mana? Boleh pergah dalam hati waktu kita haid, waktu kita junub. Baca dalam hati. Ingat semua ni lah. Orang nuknya tuan-tuan, kalau boleh sapa maqam ni, makin tinggi. Sebab tu, kita dalam hidup dalam semayat, Imam Ghazali kata niat baca tadabbur dalam Quran ni. Kita semayat, orang awal ni, baca dulu. Baru terjemah yang ada belakang. Orang muqarrabin, dia baca, kemudian dia ikut dengan hati belakang. Orang khawais, hati dulu duduk depan, baca duduk belakang. Kita nak sampai tahap tu, maknanya hidup dengan hati ni, orang telah mencapai tahap khawais dalam hati dia bergerak dengan Quran. Ijma' ulama harus wanita berdoa, nak harus berdoa, mengaminkan doa, berzikir tak apa. Berdoa lah, nak berdoa dengan berapa, walaupun dia duduk dalam waktu haid, berjunub, dia boleh mengaminkan doa, berzikir. Baik, hak ni ijma' ulama. Tetapi hak masalahnya, hak khilafnya ialah orang tina tadi baca Quran dalam waktu haid dan junub dan hadah tadi dia baca Quran dia dengan lidah. Dengan lidah yang didengari perkataannya dan sebutannya. Ini kita nak bincang kerana dekat kita mari nak puasa ni kita nak faham benda ni. Baik. Allah SWT menyebut yas'alunaka 'anil mahid. Orang akan tanyamu tentang haid. Kul, kata wahai Allah, haid ni barang mudarat. Tak? Maka jauhlah orang tina di waktu kita, dia dalam haid, dan jangan kamu dekati dia sehingga dia suci bersih. Hatta yathurni, sehingga dia bersih suci. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, tak panjang situ. Inilah ayat yang kita jadikan dalil masalah haid. Tak ada dalam Al-Quran satu ayat yang menyebut mengenai orang tina tadi tak boleh baca, tak boleh sentuh Al-Quran kecuali la yamassuhu illal mutahharun. Nah, disebut itu mutahharun. Khilaf ulama pula situ mutahharun tu siapa dia. Cuma dalam masalah haid ni semua kita pun tak boleh nak dekat orang tina ni, tapi tidaklah seperti mana kita orang Yahudi. Orang Yahudi waktu orang tina waktu haid dia tak makan bersama dan tidak makan masakan wanita-wanita mereka dalam waktu haid. Kita mari Nabi orang tina nak menanak, kau nak gapo, nak dakak, kau nak cium, kau tak boleh. Cuma hak talihnya muqaddimatul zina. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, haid ni mari dia ada putaran dia. Ada orang 9 hari, ada orang 3 hari, ada orang 2 hari. Kena orang 15 hari lagu mana agama-agama. Dia bini nak orang tina dia sebulan 15 hari je. Tak 15 hari tak kena nak malam. Nah. Jadi tuan-tuan lemah juga kalau orang tina haid 15 hari penyakit. Kalau orang tina haid kurang 2 3 4 hari pun penyakit. Hak molek haid ni 9 hari, 7 8 9. Ni haid melambangkan kesuburan orang tina. Batu orang tina yang haid tubik darah comel, siapa bocor, kadang-kadang kena tukar pempoh, comel. Ni tanda orang tina sihat. Dan orang tina bila sampai tahap tertentu putus haid, maknanya normal dia ni telah mula bertukar. Jadi haid ni lambang kesihatan orang tina. Jadi kalau orang tina haid dia tak tubik molek, kamu dia kering, kamu dia tubik tak beratur, kadang tubik sari dok, patut tubik pulak, ini orang banyak masalah. Pak kita luar mana?
Kena pandai-pandai, ngejak-ngejak. Jadi tuan-tuan, bila dia tubik tadi, ada masa dia, ini menyebabkan retina dalam ibadat dia terganggu. Dahlah semaya dia tadi, dia tinggal ada 4-5 hari. Kamu dia Quran pula dia lagu mana? Ini ulama bicara. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, secara umumnya, jamhur ulama mengatakan haram orang tina baca Quran kecuali dalam diharuskan dalam keadaan tertentu, doa, zikir dan sedikit ayat untuk belajar dan mengajar. Nah, jadi maknanya kalau dia untuk guru Quran, dia nak belajar, nak mengajar, bolehlah. Bila budak ni baca inna, ataupun untuk budak ni baca ayat-ayat tilkar rusulu faddalna, budak ni tegak-gagak, dia boleh tegurlah budak ni. Tapi tak bolehlah perhabis ayat tu sekadar ajak. Tilkar rusul, baca molek kak. Kemudian pun teruk dia tilkar rusul faddalna. Jadi budak pun teruk okey. Dia pun baca pula sampai ke ayat budak ni tegak-gagak. Dia tegurlah. Ayat tu sekadar nak tegur beberapa patah perkataan dari ayat tu. Tapi hak ni terus-terus rahmati Allah. Ini hak kita nak harus membacanya. Ia pendapat mazhab Zahiriyah, Ibnu Munzir daripada mazhab Syafi'i, Asy-Syaukani ini pun juga daripada Syafi'i, Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim, banyak lagi lah, dan Imamul Bukhari. Banyak daripada pandangan-pandangan paling penting sekalinya ialah Imam Bukhari itu. Imam Bukhari berpendapat wanita dalam waktu haid boleh baca Quran, dan ada sebahagian pendapat walaupun muqabil as-sah dalam mazhab kita Syafi'i dan beberapa ulama daripada Syafi'i mentarjih bahawa harus wanita dalam waktu haid dia baca Quran. Baik, kita detail sosok. Jadi bukan membawa ni nak khilaf ni, bukan nak bawa benda balas ni. Baik, kita jelas sosok. Asy-Syafi'iyah, maknanya majoriti mazhab bila sebut Syafi'iyah, pendapat umum mazhab Syafi'i, haram orang waktu junub dan haid baca Quran walaupun satu huruf. Satu huruf pun tak boleh dengan niat baca, kecuali dengan niat zikir dan doa. Dia pusing kat tu. Sebab ada hadis lepas pada ni yang menyebut la taqra'ul haid, tak boleh orang tina tadi waktu mana? Waktu dia haid iqra. Iqra tu makna baca. Baca ni beza dengan zikir. Beza mana? Beza pada dengar tak dengar. Sebab itulah tuan-tuan kena perhati, kena cerak molek. Nabi SAW sebut la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab aqamakan Nabi. Tak sah solat orang yang tak baca Al-Fatihah dalam sembahyang. Jadi kata ulama dalam lapan mazhab, qiraah tu mana baca sekadar didengari oleh telinga dia. Tu tahap paling rendah. Jadi kalau dia baca Al-Fatihah mulut mak, telinga dia tak dengar, pada mazhab kita as-sah mazhab Syafi'i tak sah sembahyang itu. Jadi banyak orang duk sembahyang ni dia baca mulut tak dengar. Jadi kita rukun qauliyah, iaitulah rukun Al-Fatihah dan tahiyah, kita mesti baca qadar didengari oleh telinga. Qadarnya telinga kita dia paling kuat dengar oleh sebelah kiri kanan kita. Sehingga waktunya kata lagi, sehingga dengar 3 orang sebelah kiri kanan kita. Tu pun masih lagi masih lagi kita dengar, maksudnya masih lagi perlahan. Jadi kalau duk baca untuk imam duk baca, kita pun duk berhenti waktu tak imam waladhdallin amin, kita tak baca Fatihah. Terutamanya kalau kita sembahyang solat, kita mesti baca Al-Fatihah qadar dengar oleh telinga. Zikir ni kita baca tak dengar telinga kita, paling kuat kita dengar solat. Dia gitu, paling kuat kita dengar solat. Jadi kata Imam Syafi'i tak boleh orang tina baca satu Quran walaupun satu huruf dengan niat tilawah, kecuali dengan niat zikir dan doa. Dan niat zikir dan doa kena cari kata-kata jenis zikir, kena cari kata-kata jenis doa. Adapun mazhab Hanabalah haram, kecuali orang tina tadi harus dia baca Quran. Nah, mana kurang daripada surah-surah ayat Al-Qasirah. Qasirah tadi ayat beberapa ayat, contohnya tabat yada abi lahabin wa tab. Kemudian mana? Ikutlah ayat yang kita pendek jurah muqaddam tadi, beberapa ayat kata Hanabalah bolehlah orang tina tadi baca Quran.
Ni tuan-tuan dah mati Allah, kita maklum lah, kita lagi baik pendetilan kita. Pendetilan kita ya sudah tuan. Al-Malikiyah kata dia, junub haram kecuali harus baca sedikit dengan ayat memelihara diri atau membuat dalil ataupun hujah kepada Al-Quran. Ini mazhab Malikiyah kata rahmati Allah. Dia kata lagu mana? Dia kata harus, Malikiyah kata haram wanita orang dalam keadaan junub baca Quran kecuali boleh dengan niat pelihara diri dan membuat dalil dan hujah. Maknanya kalau dia nak bomo batin diri dia jenis masuk hatu, dia kena apa ayat 33, dia kena ngapa ayat dia buat wirid apanya, kena baca maksurah, kena baca ayat apanya, bak dia mengajar japi, dia ambil dengan harudin tadi ayat tu kursi baik bla 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 bla, itu dia boleh baca dan nak buat dalil dan hujah. Adapun wanita haid harus membaca Al-Quran walaupun dia telah berjunub sebelum pada haid. Manakala selepas suci haram dia membaca Al-Quran sehingga dia mandi. Jadi boleh tadi sebelum dia tani haid, masa dia haid. Tapi bila dia suci pak kering darah, tak boleh dah baca sebab masa tu telah habis. Dia kena pergi mandi dulu, dia kena segera pergi mandi kerana tidak ada darurat bagi dia kerana dia telah suci. Jadi dia tak lewat makna dengan nak pergi mandi tadi, segera dia pergi mandi. Dia makruh pun. Kita dalam waktu haid, kita duduk mangal begitu, duduk perai begitu, pergi kedai beli ikan apa dah. Sambut tu biasa mari buat air apa dah waktu haid lepas lama dah. Subuh tadi lagi. Lepas pada subuh tu suci kita. Pergi kedai pergi supermarket kebemo dulu, bedok belecur dulu lah. Biar dia kata malah mandi nanti balik klik sekali dengan zuhur lah. Ini bukan panggil tak berjauh, ni kelaruh. Kerana junub tu maknanya jauh, malaikat jauh. Dan malaikat tidak akan dekat dengan kita sehinggalah kita tadi mandi junub, menyucikan diri. Dan malaikat jauh ni, malaikat apa tuan-tuan? Malaikat rahmat. Malaikat rahmat ni kita ada dua. Satu malaikat duduk depan, satu malaikat duduk belakang. Malaikat ni dia pak, roket atik kiri kanan. Lepas tu buat lagi, so lagi malaikat duduk depan, duduk belakang seorang. Jaga kita daripada bala. Kita nak accident, nak sepak batu baik, nak celaka benda baik, ada dua malaikat jaga kita kecuali benda yang diizin oleh Allah. Bila kita duduk dalam waktu haid, malaikat ni duduk jauh dengan kita. Pernah ke tak? Jadi kita kena tampuk malaikat rahmat yang dekat kita ni jaga kita daripada malapetaka, menjaga kita daripada bahaya yang kita tidak ingini, maka Tuhan kapit kita ke kanan depan belakang. Jadi bila kita duduk dalam haid, maka malaikat ni duduk jauh dengan kita. Jadi tuan-tuan mati Allah, Hanafiyah kata haram kecuali maknanya jumhur ulama kata haram apa? Orang tina waktu haid, kita nak bukan junub ni, waktu haid 8 hari kecuali harus orang berjunub dan haid membaca Al-Quran untuk tujuan mengajar. Jadi tok guru Quran tak ada masalah. Bila dia buka buku Al-Quran, dia duduk haid, dia bacalah tujuan dengan mengajar. Dan kalau boleh Imam Abu Hanifah nak jaga kemuliaan Al-Quran ni, dia bolehnya baca sepatah-sepatah, cerah-cerah di antara kalimah tadi dengan satu kalimah, dan dia baca sedikit demi sedikit. Dia tak baca satu ayat. Ini pandangan Hanafiyah. Contohnya dok main dia gagak-gagak macam tadi lah. Dia pun tak boleh baca innal ladzina kafaru sawa, innal ladzina kafaru sawaun alaihim budak baru mengaji kan. Dia pun nak tegur sepatah-sepatah innal ladzina amanu. Baik dia tegur sepatah. Dia cerah di antara satu kalimah dengan satu kalimah, kalau boleh kat beberapa kalimah, supaya dia tidak membawa maksud. Kata Imam Abu Hanifah, caranya ulama ni dia takwil supaya menjaga kemuliaan Al-Quran ni. Kerana Al-Quran ini kalamullah, dia tidak supaya kita baca sok khabar. Maka ulama ni nak jaga tadi, siapa mereka membuat fatwa, kalau boleh eloklah baca Quran tadi kecuali dalam keadaan keperluan tertentu, seperti mana muslimat yang menjadi guru Quran, maka bacalah ayat tadi dengan ayat yang terpisah-pisah ataupun cerahkan satu ayat
daripada perkataan tadi dengan niat zikir dan doa. Baik. Maknanya ada ruang juga. Hak kita tak senyalah ni ialah orang tina bila ada waktu haid, dia pun tak cara Quran. Betul lah tak laki pula. Quran pun lebih kurang 2 kali 5. Jadi sunyi dalam rumah kita daripada ayat-ayat Quran tentang rahmati Allah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, sebab berlaku ni khilaf ni ialah kerana maksud Al-Quran tadi masuk umum, kamu ni kebanyakan hadis yang ada ni berkaitan dengan junub. Haknya sah hadis ni. Ini masalah. Kemudian hadis tu ada sebahagiannya dhaif, adanya mursal, adanya hasan. Jadi oleh kerana itulah ulama tengok baik. Ini yang kita nak ambil hadis. Hadis Rasulullah SAW menyebut dalam riwayat At-Tirmizi, Baihaqi dan sebagainya, la taqra al-haid, jangan orang haid al-ahid walal junub syai'an min al-Quran. Janganlah wanita yang haid. Dan Nabi bagi sekali dengan junub, dan junub baca syai'an. Syai'an ni walaupun sikit. Ini masalah. Sikit ni sekadar mana? Katanya lebih pada 3 patah perkataan. Katanya lebih pada 6 patah perkataan. Ambil hak semayang. Jadi kau pergi kemari kat 4-5 patah lah. Jadi kalau lebih pada 4-5-6 patah, maka dah jadi banyak. Soalnya tuan-tuan dah mati Allah. Soalnya masalah hadis ni diriwayat oleh Tirmizi, Baihaqi dan Ibnu Majah. Tapi ulama hadis kata hadis ni dhaif. Kerana perawi hadis ni bernama Ismail bin Iyash. Jadi bila dia ada dalam perawi ni menyebabkan hadis ni lemah. Tetapi ulama kita ambil kerana hadis ni berkaitan dengan ada hadis lain, tapi lafaz mungkin berbeza. Cuma masalah tadi di mana yang disebut hadis berkaitan dengan haid yang kita nak bincang ialah kerana hadis nisa yang ada. Jadi bila hadis nisa, maka dia menyebabkan hukum tadi telah khilaf di kalangan ulama. Sebab hadis dhaif tidak boleh nak dijadikan sebagai dalil kepada hukum, kerana ulama kita muafakat hadis dalam hukum ni sekurang-kurangnya hadis hasan. Bila bawa hadis hasan, hadis itu tidak boleh dijadikan hukum kecuali dalam fadaitul amal. Jadi bila ada hadis ni tentang rahmat Allah, maka dalil kedua jamhur kata bahawa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yajibuhu 'anil qira'ah illa al-janabah. Rasulullah tak ajar larang. Jadi Allah tak pernah larang orang lain baca Quran kecuali orang tu junub. Tengok. Hak ni dia junub. Haid tak ada. Jadi haid tak ada, hak adanya junub. Apakah junub dengan haid ni serupa? Memang tak nafi dia di dalam kategori junub. Tetapi haid dengan junub pada hakikatnya keadaan dia berbeza. Sebab junub, orang tadi berjimak pun boleh dia junub, mati pun dia berjunub, gila pun berjunub, banyak berjunub ni. Jadi kata Nabi ni umum. Maka apakah umum ni termasuk Quran? Termasuk orang yang haid. Jadi bila begitulah tuan-tuan rahmati Allah, At-Tirmizi mengatakan hadis ini sahih, Ibnu Hajar mengatakan bahawa dhaif, sebahagian mengatakan hasan. Jadi sebab itulah mak kata tuan-tuan, hadis ni boleh dipakai. Jadi orang pakainya hadis kuat ialah hadis tentang junub, hadis tentang haid. Ada sah hak sebut tak ada. Jadi lepas ni lah duduk menanya lagi, duduk waswah lagi, boleh ke doa amal waktu haid nak baca Quran, boleh ke doa amal waktu dalam waktu haid nak sentuh Quran. Lepas ni kita faham betul-betul abuk mari dalil dia jelas tadi. Jadi cuba kita tengok hadis di atas tu walaupun hadis hasan, maknanya pada pandangan setengah ulama mengatakan boleh, kita akaklah hadis ni boleh jadi dalil bahawa seseorang yang berjunub tak boleh baca Quran kecuali sikit saja. Ada ruang juga. Mana sikit tadi keperluan tertentu tadi berdasar pada bete diri, mengajar dan sebagainya. Tapi tuan-tuan dan mati Allah, larangan ni ialah kepada junub, bukan kepada haid. Jadi beza junub dengan haid. Sebab apa? Junub ni dalam ikhtiar. Junub ni dalam ikhtiar. Haid tak boleh ikhtiar. Bila dia sampai waktu haid mari,
Di mana Aisyah radhiyallahu anha duduk ihram, tiba-tiba mari teriak dalam kemah. Nabi masuk teriak. Pasal Nabi nak pergi tahlul lah, nak pergi umrah. Lepas Nabi nak balik kota Mekah, kota Madinah. Tiba-tiba mari heklah Aisyah. Maka teriaklah dia dalam kemah. Rasulullah kata, apa teriaknya? Dia kata, aku mari hek ya Rasulullah, tak boleh tawah, tak boleh baca Quran, bagaimana umrah aku? Kata Nabi, inilah suatu ketetapan yang Allah telah tetap kepada orang Tino daripada anak Adam. Maka mu hanya tak payah apa, hanya sebelah kambing. Kita niatlah bertahlul, sudahlah kita. Berarti tuan-tuan ada mati Allah, bila mari hek dia tak boleh berhenti. Kau boleh berhenti. Kalau 8 hari lah. Kalau 9 hari lah. Kalau 11 hari. Tapi kalau kita junub, semalam siapa dia junub malam? Kau tengok, tak kat tangan seorang pun. Okey, tak ada projek malam Jumaat malam. Hari ni mari sujud sejadah. Nenek, junub semalam. Pagi tadi kena semayang, kena mandi junub. Mungkin nak semayang subuh. Dan kalau nak mandi junub semalam pun boleh lalu. Lepas sudah malam nak mandi junub selalu. Jadi, junub dalam bab lain, dia ada ikhtiar dia. Kita nak buat bila, nak bersihkan bila. Tapi tak boleh. Jadi kerana itulah kata ulama ni kita boleh pandai ambil. Ambo pun boleh bersetuju bahawa qiyas dengan junub ni tidak berapa tepat untuk Al-Quran kerana dia membawa masalah. Dalil ketiga mazhab jumhur ialah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ali radhiyallahu anhu, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a thumma qara'a syai'an min al-Quran thumma qala hakadha liman laysa bi junubin fa amal junub fala wala ayah. Ini berat lagi. Daripada Ali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku lihat Rasulullah mengambil wuduk. Kemudian Rasulullah bila ambil wuduk, dia membaca sedikit daripada ayat Quran. Kemudian dia bersabda, beginilah bagi mereka yang tidak berjunub. Tak kala berjunub, jangan dia baca walau satu ayat. Walau satu ayat. Jadi ada hadis yang berkaitan dengan perkara ini, tetapi kita lihat hadis ini siqah. Tetapi juga walaupun siqah, boleh buat dalil kerana hadis ni kuat. Tapi dia menyebut junub, tak ada masalah ni berkaitan yang kita kena jelas tadi. Bab masalah tadi tak ada tuan-tuan rahmati Allah. Jadi yang kedua, bagi mazhab kedua, ini kita tuan-tuan, hak mazhab kata ketika waktu boleh baca Quran. Kerana tidak ada dalil khusus yang mengharamkan wanita haid baca Al-Quran, sedangkan wanita haid dan membaca Al-Quran semasa hayat Rasulullah kecuali hadis dhaif. Jadi banyak riwayat Aisyah baca Quran dalam waktu haid. Dan tidak ditegur oleh Nabi, dan ada hadis yang mula-mula kita sebut tadi ialah hadis dhaif. Satu yang Nabi kata, tapi dhaif. Jadi riwayat hak lain daripada asar wanita-wanita Islam pada zaman Nabi, mereka membaca Al-Quran. Ini dia tarjih balik oleh Imam Bukhari rahimallahu. Kalau imam lain itu kita rasa lemah, kita rasa itu sikit. Tapi bila Imam Bukhari, kita kena ambil pandangan bagaimana dia telah mentarjih hadis tersebut. Qiyas wanita haid dengan wanita berjunub tidak sah. Ini kerana junub di bawah kuasa ikhtiar yang boleh dihilangkan bila-bila masa. Sedangkan haid adalah fitrah yang wajib sampai suci. Kalau kenalah tuan-tuan, kena nipah 40, tak suci lagi, kita mazhab Syafi'i 60 hari, 20 bulan, 2 bulan tak baca Quran. Nakaklah. Tapi bagi orang yang tak suka baca Quran, sudah molek lah baru. Tak sebab tu dia molek kalau hadis ni baca pun orang buat tak cara, dan pun kita pun pakai jenera. Bagus. Moga baca Quran tak apa beri. Tapi kalau jenis baca Quran beri, dia ambil cara calah. Jadi klik ni pakat molek royak dengan rutin kita walaupun kita hit. Rutin baru 12 15 hari. Masa mula-mula nikah 9 hari. Lepas tu gak beranaknya berona tegak 12 15. Jadi amun nikah rutin 15 hari ke sebulan. Tu tak masuk amun tinggal lagi. Jadi rutin tak guna banyak sangat tuan-tuan.
Mana dia? Supaya juga oleh orang nama. Lele. Oh. Mula menikah 9 hari, lepas tu lah ni 12 15. 12 15. 12 15. Pasal baca Quran. 15 hari. Kena pula bin ni boleh baca Quran. Kita pula sibuk. Tak pandai Quran pak bela dah dia ni. Jadi kita cuba nilai balik. Pandangan ni dalam keperluan ni mengatakan bahawa orang junub memang ittifaq tak boleh. Tapi haid ada ruang untuk dia baca Quran berdasar mazhab yang kuat juga bahawa dia boleh baca lah Quran. Kenapa? Kerana dalil tadi telah dikemukakan. Yang kedua, haid ni tempoh dia panjang sampai 15 hari. Manakala bunuh junub boleh dihilangkan segera. Dengan kita tadi mandi, tuan-tuan rahmati Allah, menegah wanita haid membaca Al-Quran, mendedahkan mereka kepada lupa dan kesukaran belajar dan mengajar. Kena dia masuk hafiz pula umur 12 tahun. Umur 12 tahun, haid dah. Seperti mana yang pergi pada satu mazhab, satu ma'had tahfiz, dia buat satu muqarrah bahawa wanita haid memang tak boleh baca Quran. Tawak gapo? Mulai pun tu. Maka waktu haid dia buat aktiviti lain, jahit gapo, makan baik, buat makan gapo baik. Jadi orang lain biasanya tepat mahat tapi nak habis 3-4 tahun, tepat dia kadang-kadang makan masa 7 tahun bagi wanita baru habis Quran. Pasal apa? Kena wanita haid. Jadi mak kata pada pandangan mak tidak boleh kita nak pakai dah, kita tubuh dah mahat tahfiz Quran ni tepat budak nak habis Quran. Tujuan situ memang nak mengaji. Tokai budak ni nak habis homo situ. Kena haid dia 15 hari. Nak mulai lagi. 15 hari lepas lupa. Nak start baru pula. Nak mulai orang mau. Lagu mana gambar-gambar? Jadi pada ni kita kena lihat secara umum bahawa pandangan ini boleh kita ambil tengok dan nilai balik. Jadi kak-kak tamu-tamu dia umur baru 60 baru nak mengaji Quran. 60 ataupun 40 baru nak ngaji Quran. Hit 15 hari. Dah tua dulu. Nah, betul tak? Jadi tetap rahmati Allah, tak apalah kalau orang tu 60 tahun tu dia tak ada hit dah. Kalau ada hit lagi 60 tahun tuan-tuan, jadi boleh cucu pula lagi tak ya. Nah, jadi pandangan ni tuan-tuan rahmati Allah, sebab itulah mau nak sipu tuan-tuan rahmati Allah. Pandangan rajih bagi pandangan mak bahawa orang tino waktu haid boleh baca Quran tetapi dengan 3 tujuan. Ambil kita pertama, penghafal Quran, belajar dan mengajar Quran, nak membentingkan diri. Maka tuan-tuan rahmati Allah, pandangan inilah kita cuba tengok yang banyak diambil oleh ulama tabi'in seperti Al-Bukhari, Muhammad bin Sirin, Hakam bin Utaibah, Hamad bin Sulaiman, Sa'id bin Musayyab, Atha' dan Zaid bin Jubair. Begitulah ulama mujtahidin tabi'in daripada Dawud Al-Zahiri, Ibnu Muzir, At-Tabari, Imam Malik dan Ibnu Hazm. Maknanya bukan pandangan ni lekeh-lekeh, tuan-tuan dan mati Allah, kuat juga dari sudut pandangan, cuma jumhurnya memang giat itulah. Jadi yang kata ya, kita ambil pandangan jumhur, pandangan hak ni pun kita timbang tara juga. Kak duk belakang anak kita hak baru 12 tahun, 13 tahun, walaupun dia tadi dah baru mula haid, terus ke dia bangun pagi sebelum nak pergi sekolah ngaji dulu Quran. Dia kata, "Hei mak, ngaji dulu Quran. Baca Quran." Untuk baca, tuan-tuan rahmati Allah, kerana kita ni masa ngaji pula pendek, kemudian masa pula terhad, ngaji pula lebih kurang tak apa pandai. Mengajilah Quran tak ni. Terutamanya orang mau bagi orang menghafal, boleh murajaah, boleh baca, boleh murajaah, boleh apa, boleh murajaah. Apatah lagi orang yang tengah duduk mengajar. Orang tengah duduk belajar, dia ni patuan ni lah banyak yang kita pakai di sebelah luar ni. Sebab tu di sekolah-sekolah, kita pakai ni, membenting diri. Kita jenis masuk hatu, jenis hatu gapo tak masuk, tak yuk kicap pun masuk kaca juga. Mungkin kita tubuh lemah. Bacalah ayat-ayat yang berkaitan dengan tadi, tuan-tuan dan mati Allah. Mudah-mudahan kita tadi dapat timazah. Batu rugi tuan-tuan bila kita tak baca Quran ni, rugi. Tengok budak ni kecil lagi tua-tua, khutbah dia sedap. Cara dia khutbah tapi orang Indonesia.
Dia kata rugi orang tak pandai baca Quran. Sedap tak benda tu kutubah tak? Pandai cara dia ambil tak? Jadi tuan-tuan dan mati Allah rugi kita bila tadi tak baca Quran. Kita lagu mana pun sibuk, lagu mana pun apa tak lagi kalau kita tak pandai. Baik. Hukum pula hak nombor 2 ni masalah. Ni masalah ni. Orang duk tanya Ustaz Azhar Idrus, tanya padanya Ustaz Harun tak tanya dah. Idrus belakang tu tanya. Orang tina setuh Quran. Hak tadi baca. Jadi kalau kita nak baca Quran, ada kata kan, kelas kita orang Jawi ni kan, moga tak faham Quran, jadi kena setuh Quran. Jadi lagu mana? Boleh tak boleh orang tina waktu haid, dia nak jamah Quran, nak bawa Quran. Maka hukum asal dalam ayat ni, kerana ada la yamassuhu illal mutahhar. Tak boleh. Innahu la Quranul Karim fi kitabim maknun. Quran ni daripada Allah kerana dia sangat mulia, dia tidak macam bab-bab, boleh tak baca buku dan surat khabar. Tidak boleh nak main setuh main. Maka dengan itu tuan-tuan, apakah masuk suci di dalam ayat Al-Quran tadi? Adakah masuk dia tadi suci daripada haid, nifas, junub, ataupun masuk suci tadi ialah malaikat seperti mana yang ditafsir oleh Imam Malik. Apa pun tuan-tuan dan mati Allah, ulama tuan-tuan telah buat pecah masalah ni dalam berapa masalah. Dia bincangkan. Pertama ialah hukum menyentuh dengan telapak tangan atau anggota zahir lain. Tepuh dengan telapak tangan, ni kita tepuh dengan telapak tangan, boleh ke tak boleh? Khilaf pak mazhab. Ada sentuh dengan kayu, cerita lain pula. Sentuh dengan ngepik lain pula. Ni sentuh dengan tangan, sentuh dengan ujung baju pun lain pula. Jadi ada orang tino tegak pegang tegak. Dia pegang kain tudur dia tegak, dia pegang kepik. Kata belapik. Ikutlah. Lepas ni kita bincang sosok. Jadi tuan-tuan dan mati Allah, jumhur ulama haram mutlak. Sebab la yamassuhu tadi. Menyentuh Al-Quran dalam apa jua sekalipun kecuali darurat. Quran tu jatuh. Maka dia pun ambil memuliakan Quran tadi. Ataupun Quran tadi duduk di tangan orang kafir, maka dia ambil Quran tadi, dia selamatkan Quran tadi. Baik, itu kita maklum lah. Imam Malik haram sentuh kecuali diharukan bagi tujuan pembelajaran. Bagi guru dan murid sebab suka nak menghilangkan haid sehingga tamat tempoh haid. Termasuk hukum haid ialah wanita dalam nifas. Jadi Imam Malik kata bahawa orang tina boleh sentuh Quran. Jadi dalam masalah ni kita tak perlu talfiq, kita tak perlu pegang mazhab Syafi'i. Kita perlu boleh, kita tak berlaku talfiq walaupun kita ambil mazhab Malik. Sebab ulama kita menyebut masalah talfiq ni dalam satu ibadah. Semaya dengan wudu, itu sah. Tawaf dan mengambil wudu, itu sah. Tapi dalam masalah ni Imam Malik kata bahawa orang tina boleh sentuh Al-Quran kerana dia takwil ayat la yamassuhu illal mutahharun ialah ayat itu kerana pada malaikat Jibril yang ambil Quran tu di Lauh Mahfuz. Kerana ayat tu makna umum. Tapi jumhur kata mutahharun ialah kawal kepada orang junub.
Jadi kalau kita nak ambil mazhab ni supaya mudah kita dalam baca Quran, nak jenis rajin pula. Tapi jagalah kehormatan Quran tadi. Kita jamak Quran tadi kerana memang perlu untuk mengaji. Tak payahlah siapa kita berlapik dengan begitu. Nampak orang tengok payah. Kalau mengikut pandangan Malik. Tapi kalau kita buat dengan tak tahu, lain. Kalau kita buat dengan ngaji, lain. Sekarang kita mengaji. Sekarang kita bahas. Kita ingat ada ulama kata boleh pergi Quran dalam waktu siapa dia? Imam Malik. Kenapa? Kerana ayat yang larang tadi ialah ayat berkaitan dengan itu. Baik. Kemudian satu ulama kata pula tuan-tuan ialah harus sentuh dengan zahir telapak tangan. Atau angkata zahir dan harap dengan batin telapak tangan. Kerana haramnya sentuh situ ialah telapak tangan. Jadi hak ni pula, hak ni orang panggil tawil sikit. Hak haramnya ni hak putih. Kalau tekuk tepuh dengan belakang tangan, maka boleh. Jadi nak belak Quran tu, belak dengan belakang telapak tangan. Belak telapak tangan. Sebab itulah orang tua duk teka sama ngaji pondok. Orang tu dia kecing, dia pegang kemaluan dia pegang gitu. Batal ke tak air semaya? Ni. Batal ke tak? Kecing tu batal dah ni. Baik. Ataupun dia gatal, kata tu dia pegaru dengan belakang kora dia. Batal ke tak? Berani ke tak? Batal ke tak? Gaji buat ke tak? Walaupun tuan-tuan royak tak batal, tapi amun nak cabar tuan-tuan kalau setuh dengan belakang kora tak gamil semaya. Gamil semaya juga. Tak boleh aku bersuah-suah. Betul ke tak? Betul ke tak? Memang kita tahu lah mau kata tak batal dengan belakang kora. Tapi kalau setuh, tamu-tamu jadi tu email pula. Gamil semaya juga apa dia. Jadi hak lagi situ dia kata. Jadi orang tina kalau nak ambil hak ni, balik belakang dia setuh Quran. Tak pergi Quran apa pergi gitu. Tak, kalau kita pergi Quran pergi gitu. Payah juga. Jadi orang panggil nampak tuan-tuan ada mati Allah. Cara nak hormat Quran. Tapi nampak payah juga. Yang ketiga harus dengan zahir dan batin telapak tangan dan anggota badan. Kerana tidak disyaratkan satu Quran dalam tahrak. Ini pandangan Syaukani. Syaukani ni ada hadis kita ngaji di sekolah. Kita ngajilah kitab Nil Autar. Kitab Syaukani mazhab Syafi'i ni orang Yaman. Jadi Syaukani mentarjihkan bila dia cek balik, tak ada sebenarnya hadis yang sahih, yang rajih dan yang terang melarang bahawasanya madi boleh berlaku nak sentuh Quran telapak tangan. Jadi kalau kita gabung dengan pandangan yang pertama tadi tuan-tuan dan matulah dengan Imam Malik tadi, ambil bahawa wanita dalam waktu haid dia boleh sentuh Quran, dia boleh bawa Quran. Tu cerita lain hak bawa tu sentuh Quran dengan telapak tangan zahir dan batin. Tapi hamba ayat dengan tujuan tadi. Dengan tujuan nak mengaji, dengan tujuan jaga Quran, dengan tujuan membenteng Quran, tujuan menghafal Quran. Kalau bos sekadar saja-saja tak boleh buatlah. Sebab benda ni khilaf. Sebab benda ni ada pandangan berkata haram mutlak. Jadi kita kena timbang dua-dua tadi kita buat dalam bentuk kekeluaran. Jadi inilah rahmat Allah. Inilah rahmat Islam. Supaya dalam keperluan tertentu kita guna, tapi dalam hati kita ni orang panggil ada waspada. Tidak jenis orang tak tahu Rasulullah, jenis orang tak tahu gapo. Itu tak boleh. Ini tak mengaji. Orang mengaji dia buat dalam ilmu, dia buat dalam kesedaran. Jadi bila dia buat dalam ilmu, dia berpada pada patu perlu. Itu je menoknya supaya kita buat gapo dalam ilmu. Bila buat dalam ilmu, insya-Allah beza dengan orang yang tidak tahu. Jadi taklah kita payah siapa kita nak baca Quran pun nak pegang pun tak sama kita pula. Orang Melayu Quran pun tak erti, kemudian tidak bahasa kita mesti dah pakai Quran. Jadi tak dapat tidak nak belak Quran tu. Maka bila kita mengaji, belaklah Quran tadi dengan qadar yang perlu, dan kita ingat kita dalam junub. Ada pandangan yang mengatakan boleh. Jadi tuan-tuan rahmati Allah. Nah, pandangan yang kedua pula, menyentuh Al-Quran dengan pengantaraan. Ni hak masa mengaji pondok dulu ni.
Menyentuh Quran dengan pengantaraan selain pada anggota. Pertama, menyentuh dengan lengan baju. Pecah huluk. Sentuh lengan baju. Dia pakai lengan baju. Jadi dia ngaji, duduk gitu. Tangan dia muka dia. Ni. Boleh ke tak boleh? Jamhur ulama haram juga. Sebab baju ni berhubung dengan kita. Bila bergerak, dia bergerak. Bila berhenti, kita berhenti. Yalah juga. Jadi dia panggil duduk dengan tubuh kita juga, haram juga. Tapi pendapat Abu Hanifah dan pandangannya dhaif mazhab Syafi'i harus menyentuh Al-Quran dengan lengan baju kerana berlapis dengan sesuatu yang bercerai. Ni lah kak-kak hak tok guru pondok sama tok lebah kita kata kalau kita nak sentuh Quran dalam junub berlapis lah dengan lengan baju. Dia ambil pandangan ni lah. Ambil pandangan. Comel juga. Gak pakai tak lengan baju. Ujung kait tu pas tak ada kait tu buat ngepih-pih. Jadi maknanya berlapiklah kerana Quran tadi supaya menjaga kehormatan Quran. Walau bagaimanapun kalau kita ambil pandangan hak pertama tadi tak ada masalah. Ambil hak pandangan hak mula-mula tadi tak ada masalah lah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, yang kedua, menyentuh dengan suatu pengantaraan kecuali dengan anggota zahir seperti kayu penunjuk. Ini satu kira juga. Dia ambil lidi tu atau buluh tu, dia balik Quran pakai lidi buluh tu. Ni banyak ni lah. Jadi bila nak balik Quran tu kita guna lidi, tak sentuh tangan. Maka khilaf dua pandangan juga. Hanafi, pandangan Sahih, Syafi'i, Hambali harus menyentuh dan membalik halaman Quran dengan kayu ataupun dengan penunjuk selain daripada baju yang berhubung dengan kita. Ni lah hak tu lebah kita dah amal kata tadi dah, dengan baju atau pakai telunjuk. Nah, boleh. Satu pandangan daripada mazhab tu kata haram juga. Walaupun dengan telunjuk kayu, walaupun dengan gapak, kerana kemuliaan Quran selagi kita berhubung dengan Quran, maka dianggap sebagai Quran. Maka pandangan ni tuan-tuan dan mati Allah, kita agak-agaknya kerahlah sikit bagi kita orang Melayu ni. Orang tak berapa nak pandang Quran ni. Jadi tuan-tuan dan mati Allah, jelas itu dah. Kemudian terakhir menyentuh pembalut Al-Quran dengan anggota zahir. Jadi kita pun lapik Quran tadi, kita buat balut. Nah, maka bila kita buat balut, kita sentuhlah kulit Quran tadi. Ataupun kita sentuh di tepi Quran. Sebab Quran tadi ayat tu hak kertas putih, hak tepi, hak tak ada ayat tu lagu mana? Pandangan khilaf juga. Betul mak kata tuan-tuan mudah nak jadi ustaz ni, khilaf semacam. Lagu mana weh ustaz? Khilaf. Satu ulama kata boleh, satu ulama kata tak boleh. Mudah ya. Batu orang ngaji Mesir ke mentang-mentang ngaji 2 tahun leh noh. Nah. Tak sebenar tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, dhaif mazhab Syafi'i, Hanafi, Rajih, Hambali harus, kerana dia tidak termasuk kalam Allah, pembalut sesuatu yang mencerah dengan Quran. Haram yang kedua, haram kerana memulia dan beradab dengan Quran. Sebab itulah orang teka kita tepuh, kita jamuh kulit Quran. Quran ni hak duk dalam. Kalau kita jamuh kulit Quran ni lagu mana? Nah, kulit Quran. Nah. Gak kulit ni ada warna biru. Gak tuan-tuan kalau warna biru tak boleh petai lagi pakai ambil oi jadah. Tak ada masalah lah tu. Jadi kulit tu hak duduk dalam Quran. Lagu mana? Boleh ke tak boleh? Kita nak setuju. Dah kita tu balik saja duduk atas mana. Kita head. Orang pernah tanya Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana aku pegang kulit Quran ataupun Quran hak tulis tu hak tepi Quran. Bukan jamuh ayat Quran tu. Hak tulisan Quran tu. Aku jamuh kulit dan aku jamuh tepi Quran. Aisyah kata tak boleh. Bab dia Quran juga. Beradab kita dengan Quran walaupun dia tadi kulit yang telah dibuat, dicetak tapi tetap juga dianggap dia sebagai Quran. Tak aduban kerana beradab kita dengan Quran. Bila sebut Quran, tegak orang kata sebutin buk tu lah. Maka kulit gapo semua sekali Quran belakang. Orang tak panggil kulit Quran. Orang panggil Quran. Ni gapo ni? Kulit Quran. Jadi bila kita kait dengan Quran, maka pandangan dia katanya dia adalah Quran. Ini pandangan yang kita ambil umum lah. Sebab tu kita kena ngaji beradab Quran ni. Apapun di situ tuan-tuan dan mati Allah. Hukum pula orang tina waktu tulis ayat Quran. Makcik mana dia ni ada ayat.
Ayat dia boleh buat, ayat dia boleh buat tok lelaki, orang bini nua tak jadi bini nua. Orang pakat gamit selalu. Waktu tu dia nak boleh ke nak tulis Quran? Kita orang jatuh tak rajin ada juga boleh ke tak? Menulis, cikgu duk mengajar, papai kena tulis ayat Quran ni dalil, boleh ke tak? Jadi jawapan dia khilaf juga. Pandangannya tuan-tuan harus orang tina waktu dia menulis ayat Quran. Walaupun setengah ulama mengatakan haram, jadi kita ambil pandangan mengatakan bahawa harus wanita tidak disuruh, tidak digalak, haruslah boleh. Waktu dalam waktu haid, seorang wanita menulis ayat Quran dengan syarat dia tidak menyentuh ayat Quran tadi. Sebab dia tulis tadi dengan hujung pen. Jadi dia jangan sentuhlah ayat Quran tadi dengan syaratnya tadi nak menjaga kemuliaan Quran, dia guna pen, dia tulis, maka itu tidaklah termasuk dalam perkara yang dikeji dalam syarak. Maka kerana itulah ulama mengatakan harus pada waktu itu orang tina waktu haid menulis jampi dan apa-apa pun daripada ayat Al-Quran. Merasa sekadar itulah dulu kerana banyak doa. Kerana banyak doa tu nampak tuan-tuan kalau ngaji pekoh gini jenera ni. Ada apa-apa soalan? Quran dalam iPad, contohnya Quran. Jadi kita dalam telefon ni kena masuk ayat Quran ni, kerana dalam ni kita boleh kemudahan banyak. Duduk mana baca boleh masuk, baca sudis, baca email lagi. Jadi bila kita Quran duduk dalam ni, memanglah Quran duduk dalam ni, tetapi kita tidak panggil dia Quran, kita panggil dia telefon, kita panggil dia iPad. Jadi kemuliaan dia tidak sama dengan kemuliaan Al-Quran. Tak sama. Sebab dia telah ditaklid atau disandar dengan benda yang lain. Jadi cumanya kita boleh bawa tak ada air semaya, buat masuk jamban pun boleh, kerana dia tidak Quran. Kecuali telah pak tubik. Bila telah pak tubik ayat Quran tu duduk depan, maka waktu tu ada kehormatan dia. Ada kehormatan dia. Maka kehormatan dia tadi kita boleh pak nak masuk jamban tubik Quran kena mati susuk masuk dalam. Susuk masuk dalam tadi, maka pada waktu tu terpeliharalah kehormatan Al-Quran seperti mana ulama kita kata kalau kita masuk jamban tak boleh letak Quran tinggi luar, kita tak boleh poket di atas. Jadi di Mesir dia lah bincang dah dalam kitab masa mengaji tahun 1 lagi. Tahun 1 lagi dia bincang mengenai CD Al-Quran, kaset Al-Quran, iPad Al-Quran, hak telefon Al-Quran. Pandangan ulama hak memang katanya hak kita ambil bawanya Quran duduk dalam iPad tadi dia tidak berduduki kehormatan macam dengan Al-Quran. Cuma di waktu kita nak baca part kita tubik, kita kena belak. Kita nak belak tu belak atas skrin, bukan belak atas Quran. Lagu mana kita kena sentuh tu, kena ada air semaya juga kau tak ada air semaya. Pada waktu tu di Quran juga pada halaman dia nak sentuh dia tadi kandak-kandaknya ada air semaya. Kalau mengikut pandangan hak kata kena ada air semaya. Tapi kalau kita ambil pandangan hak tak kena ada air semaya, baca Quran ni boleh. Orang tak ada air semaya, ada air semaya. Orang tak ada air semaya pun boleh sentuh Al-Quran, maka bacalah. Nah ini pandangan tuan-tuan bagi hamba, kita boleh pakai di waktu kita naik buah, waktu kita gimana. Dah air semaya dah habis tuan-tuan nak baca Quran, bila-bila tunggu bah. Dah gambar semaya jangan bacalah Quran. Tapi kita beliklah kalau guna. Kalau dah kita ada pen, sebab itulah baik hamba cadang kita pakai notebook. Notebook ni dia ada pen. Jadi kita balik dengan ni, balik dengan gua ni, balik dengan gua ni. Jadi bila kita ada ilmu, kita boleh suka waktu ni guna dengan gua ni, waktu ni guna dengan gua ni. Tapi benda kita buat waktu tu ilmu memadu kita. Beza dengan orang tak ada ilmu. Betul ke tak kata hamba? Betul ke tak? Jadi ngaji dulu biar faham molek. Jadi iPad jelas dah. Waktu tubik Al-Quran tu ada, ni ada program Al-Quran je kita boleh letak. Jadi tuan-tuan, kelah kita masuk masjid hari Jumaat duduk cokoh belakang, kita tengok orang ingat kau duduk baca iPad, duduk main internet. Rupa-rupanya tuan-tuan dia tengah duduk baca Quran. Sebab apa? Sebab dalam Quran tak boleh dah ada Quran belakang. Pakai pek ni nak baca Quran pun boleh, pakai belek. Nak surah berapa? Nak tubik baca mana?
Jadi ambo kadang-kadang nak jadi tok imam pakai tok Quran ni pakai sama ya dengar kau ambo baca pada tok imam sudi baca. Oh supaya tok imam Mekah. Ada ni, tok imam Mekah. Kena putih internet mbak. Dia boleh sambung internet belakang. Jadi jelas. Nah, boleh. Lagi akro. WCD? Oh, rugi baca Quran? Nak pendrah, nak PowerPoint dia. Boleh, tak masalah. Cuma kena bayar cekria 20%. Sebab dia tak boleh buka kalau tak bayar poset. Bukan ambil utuh tu. Timbalan mufti kita bukan ambil utuh tu. Dia kerah. Bayar kumiyah. Okey, insyaAllah lagi. Orang mana pendrah? Jadi kita harap poson kelas kita ngaji Quran jalan seterik. Tambah-tambah bulan Ramadan. Nak ambil berkat dengan Quran ni kerana ada suruh kota Quran. Jadi tak jalan baca Quran. Tak baca Quran, jalan baca Quran. Tapi tuan-tuan macam mana kata tadi, nak kita ambil lah pandangnya seperti mana kata tadi untuk mengetuhi. Tapi untuk bulan Ramadan. Kerana tuan-tuan nak ambil berkat dari bulan Ramadan walaupun dengan niat tujuan tilawah. Kerana nak berderah Quran, kerana nak ambil berkat bahasanya Nabi mula-mula Quran, mengambil berkat dan Nabi tak lain kerja oleh Quran. Kita ambil pandangan itu. Tapi abang nak nasihat kepada tuan muftinya, kepada orang ramai, janganlah dia seperti mana, jangan jadi seperti mana pegangnya kepada orang awal kecuali orang itu benar-benar mengaji. Benar-benar mengaji, benar-benar faham supaya tidak timbul pertikaian di kalangan kita dok balah. Ustaz Azhar tu main bawa Wahabi tu. Salafi tu. Jangan, kita kena tengok molek supaya kita faham dalam masalah. Okey, saya rasa puas hati tu dah ni. Hamba pun nak klik segera dah. Kalau tuan-tuan tanya apa hamba pun tak berasa suka dah. Tanya ni azab. Nah, okey, kita sudah sini meminta maaf banyak dan terima kasih atas perhatian. Kita berhenti dengan semaya duha 2 rakaat. Mudah-mudahan Allah menghimpunkan kepada kita kebaikan daripada subuh kita mari tadi. Bukan saja pahala haji, boleh pula pahala umrah. Alhamdulillah. Dan kita sama-sama kena ingatlah waktu kita kuliah hari Jumaat, oleh kerana Jumaat ni kita tak larat lagi kerja, bagi mereka yang tidak ada keuzuran syar'i, maka ambillah, jangan lepas peluang kita salat dan kita sudahi kuliah kita dengan salatul sunat duha. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.